Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala hawla wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi yassir wa la tu'assir. Rabbi tammim bi khair. Amma ba'd. Muslimin, muslimat yang dirahmati Allah, alhamdulillah pada malam ini kita bertemu kembali. Seperti biasa kuliah kita sambungan bacaan kitab Wisyahul Afrah, yang mana kita masih lagi di dalam tajuk syarat-syarat sah sembahyang, dan malam ini kita akan sambung perbincangan kita mengenai aurat wanita di luar sembahyang. Tuan-tuan boleh tengok muka surat 22. Kita sambung balik muka surat 22. Dua belas baris dari atas ni. Baik, kata musannif rahimahullah ta'ala, adapun auratnya, aurat perempuan di luar sembahyang, maka sekalian badannya pada laki-laki dan laki-laki ajnabi. Aurat seorang perempuan di luar sembahyang, aurat dalam sembahyang, seluruh tubuh badan dia wajib ditutup kecuali muka dengan dua pergelangan tangan. Itu dalam sembahyang. Baik, auratnya di luar sembahyang, beza dalam dengan luar. Aurat di luar sembahyang apabila di hadapan laki-laki yang ajnabi. Ajnabi ni maknanya laki-laki yang kita boleh kahwin. Laki-laki yang boleh berkahwin dengan kita, laki-laki asing. Baik, aurat dia seluruh tubuh badan termasuk muka dengan dua telapak tangan. Termasuk muka dengan dua telapak tangan, aurat di luar sembahyang. Dia kata sekalian badan dia, seluruh badan, makna termasuk muka dengan dua telapak tangan dia. Itu aurat di dalam di luar sembahyang apabila berhadapan dengan lelaki yang ajnabi, lelaki yang bukan mahramnya. Lelaki bukan mahram bagi perempuan tu. Maknanya muka dia tu aurat bagi lelaki tersebut, tangan dia pun aurat bagi lelaki tu. Itu yang mu'tamad di dalam mazhab kita Asy-Syafi'i. Dia jadi aurat tu sebab nak menutup pintu fitnah. Itu nak menutup pintu fitnah, takut berlaku fitnah di antara lelaki dan perempuan. Iaitu fitnah tu apa dia? Fitnah tu mendorong ke arah melakukan maksiat. Walaupun tak buat maksiat, mendorong. Faktor yang mendorong ke arah melakunya maksiat. Jadi syariat dalam bab ni dia ketat. Sebab itu aurat perempuan, kalau perempuan dia tidak menutup muka dia pun jadi aurat bagi kita juga. Dia tak menutup kedua belah tapak tangan dia pun jadi aurat bagi kita, kecuali beberapa keadaan. Yang pertama, kalau kita nak pergi meminang perempuan tu, boleh tengok
muka dengan dua telapak tangan dia. Kita nak bermuamalah dengan dia, urus niaga, boleh tengok muka dia. Sebab kita nak kenal siapa dia, tuan dia. Kan, tak kira tipu kita. Atau kita nak dakwa di mahkamah berkaitan dengan urus niaga kita tak kenal, susah. Itu dia bolehkan. Dan ketika kita nak berobat, boleh. Beberapa keadaan yang tertentu. Adapun lain daripada itu, muka dengan dua telapak tangan perempuan ni jadi aurat bagi lelaki ajnabi yang bukan mahram. Ni kita kena ambil perhatian lah. Baik. Cuma dalam pendapat yang satu lagi pendapat di dalam mazhab Syafi'i dan juga mazhab-mazhab yang lain, muka dengan dua telapak tangan ini tak dikira aurat, ya, di hadapan ajnabi. Namun begitu, kalau menimbulkan fitnah, kalau terjadi fitnah, wajib juga dia kena tutup muka dengan dua telapak tangan dia, ya. Baik. Itu yang aurat perempuan. Susah lah, no? Aurat perempuan ni, no? Susah. Kita ni bab aurat kita tak jaga. Aurat dalam Islam ni berat, ni aurat perempuan ni. Kita tak berapa nak jaga ni. Bila tak jaga aurat, inilah banyak berlaku fasad, kerosakan, berlaku fitnah, ya, kemaksiatan. Jadi orang tak sukalah kita abang benda ni. Kan? Orang tak suka. Tak sukalah pasal nafsu dia tak suka. Kan? Nafsu siapa pun dia tak suka kalau sekat keinginan hawa nafsu ni. Siapa pun tak suka. Ya. Setiap individu ni dia ada nafsu yang Allah Ta'ala bagi. Sekat nafsu dia marah. Ya. Jadi bila kita habaq jenis hukum macam ni, mereka marah. Pasal sekat nafsu dia. Ya, itu memang tabiat dan nafsu kita tu. Baik. Dan auratnya pada perempuan yang kafir, maka lain daripada barang yang zahir pada ketika berkhidmatnya, yakni waktu bekerja. Kemudian aurat perempuan muslimat, perempuan Islam, di hadapan perempuan kafirah, perempuan yang bukan Islam. Ya. Ada juga aurat dia. Oh, ada. Ya. Bukan kata depan perempuan sama-sama perempuan ni tak apa lah. Pakai ada sama-sama nak malu apa. Kan? Di hadapan perempuan kafirah, perempuan yang bukan Islam, aurat dia pun kena jaga juga. Aurat dia selain daripada anggota tubuh badan yang zahir ketika bekerja, iaitu dua tangan dia, dua kaki dia dan muka. Kan, tangan, muka dan kaki. Yang tu dikira bukan aurat di hadapan perempuan yang bukan Islam. Yang lain tu tetap aurat. Rambut dia aurat juga di hadapan perempuan yang bukan Islam. Waktu dia buat kerja, ya, perlu pada nak sintin tangan, nak angkat apa nama kain dia, kan, nak buat kerja. Jadi yang terdedah kaki dia, ya, dan dua tangan dia dan juga muka dia, itu tak dikira sebagai aurat di hadapan perempuan kafirah. Ya. Dengan syarat tak ada laki-laki lah. Kalau ada lelaki seorang pun, maka seluruh tubuh badan dia aurat. Inilah perintah Allah. Ya. Baik. Okey, itu yang kedua. Banyak aurat perempuan ni banyak pada aurat lelaki. Dan auratnya aurat perempuan dalam khulwah, dan juga pada perempuan yang muslim. Ini yang muslimah ni.
dan pada laki-laki mahramnya antara pusat dan lutut, seperti aurat laki-laki di dalam sembahyang. Kemudian aurat perempuan ketika dia duduk seorang diri. Dalam khulwah makna duduk seorang diri. Dan juga aurat di hadapan perempuan muslim. Perempuan muslimah, sama-sama perempuan Islam. Dan aurat di hadapan lelaki mahram. Aurat di hadapan mahram dia, ayah dia, adik laki dia, abang lelakinya, ya, yang haram kahwin dengan dia tu. Maka aurat dia yang jadi aurat ialah di antara pusat dengan lutut. Ya, di antara pusat dengan lutut. Baik. Jadi maknanya dia boleh pakai kain tola lah antara pusat dengan lutut. Kan? Kalau di hadapan sama-sama perempuan ataupun sama saudara yang haram nikah dengan dia. Lelaki yang haram nikah dengannya. Baik. Kalau dalam khulwah duduk seorang-seorang, aurat dia antara pusat dengan lutut. Aurat perempuan ni. Dia tak boleh telanjang. So dah jadi macam orang telanjang ni dia macam orang yang kembali pada zaman dulu tu, zaman batu kan. Dia pakai cawat saja. Itulah. Takkan kita nak jadi macam tu. Kita dah tamadun dah. Itu dia, ya. Kemudian aurat yang sama maknanya kalau kita duduk seorang dalam bilik tak boleh telanjang. Tak boleh telanjang. Aurat di antara pusat dengan lutut. Walaupun di hadapan diri dia sendiri kan. Tak boleh nah. Supaya kita kena rasa malu dengan Allah Ta'ala dan para malaikat. Ya, mereka melihat. Yang keduanya di hadapan perempuan muslim. Antara pusat dengan lutut juga. Ya. Tetapi kita kena tengok. Sama-sama perempuan Islam ni. Aurat dia antara pusat dengan lutut. Maknanya atas pada pusat tu tak jadi aurat. Kalau dia ternampak pun tak apa. Dia bukan bermakna tak payah tutup dah. Ya. Bukan bermakna dia pakai kain tola atau pakai kain batik saja. Lepas tu badan terdedah. Tak lah. Kerana kebiasaan perempuan ni dia akan pakai baju lah. Kan? Baik. Begitu juga di hadapan mahram dia. Ayah dia, abang dia, adik dia, kan? Aurat dia antara pusat dengan lutut. Mana atas pada pusat tu bukan aurat. Kalau ternampak pun tak jadi dosa. Namun begitu, yang tu satu lah. Sekiranya bukan kata ni lah. Sekiranya kawasan yang lain daripada aurat tadi boleh menyebabkan fitnah walaupun terhadap sesama perempuan dan juga sama mahram. Apa dia fitnah? Iaitu membawa kepada maksiat. Takut berlaku maksiat ya, di antara perempuan dengan perempuan. Zaman lah tak boleh kira tuan. Teruk zaman lah. Ya. Sekiranya dia pakai antara pusat dengan lutut, takut akan menimbul fitnah dengan rakan wanita dia ni yang serumah atau sebilik dengan dia. Bila takut bawa pada fitnah tu, wajib dia kena tutup, bukan kerana aurat, kerana nak menutup pintu maksiat dan pintu fitnah. Ni faham no? Saya kata kan, saya tak payah hurai lanjut lah. Begitu juga di hadapan ayah dia, adik lelaki dia, abang lelaki dia yang haram kahwin ni. Ya. Walaupun aurat antara pusat dengan lutut, tetapi kalau kata dia pakai antara pusat dengan lutut, takut boleh membawa kepada fitnah. Dia jadi wan makan anak. Faham no? Saya kata no?
Saya tak mahu huraian lanjut dah. Jadi pak tengok anak dia nampak orang lain. Dia nak makan anak dia. Oh banyak jadilah ni. Wal'iyazubillah nah. Minta jauh anak cucu kita. Ya. Abang tengok adik dia, sebab dia pakai tola saja antara pusat dengan lutut. Kadang-kadang perempuan ni kan, dalam rumah tu dia pakai dia tak pakai seluar pendek. Kan? Pakai seluar takat lutut. Seluar jin. Pakai kain ni, lepas tu baju tak berapa nak pakai. Dalam rumah tak ada siapa, semua adik-beradik. Dia tak tahu pintu fitnah tu dah buka dah, walaupun dalam rumah. Takut bawa pada ni. Ya. Bawa kepada fitnah, ya, boleh menimbulkan fitnah yang akan menjadi maksiat dalam rumah. Jadilah sumbang mahram. Itu yang banyak jadi tu pasal dia tak tahu hukum hakam ni. Dia tak jaga bab-bab tu. Ya. Sebab tu Nabi sebut apa? Dalam hadis Nabi kata apa? Wa farriqu bainahum fil madaji. Apabila anak-anak kita dah cukup umur 10 tahun, kena perasin tempat tidur. Jangan duk bagi tidur sekali lelaki dengan perempuan. Kadang mak pak tak tahu hukum hakam ni. Dia bagi, akhirnya rosak. Jadi sumbang mahram. Yang repot-repot tak repot, kita tak tahu belambak banyak mana, kita pun tak tahu. Ada repot tu adalah, tapi takkan nak repot adik-beradik sendiri. Kan? Ada repot tu pun kita tahu banyak dah berlaku. Tak repot, sengap tu. Wal'iyazubillah, kita jauh lah, minta jauh benda-benda ni. Pasal kita tak mengambil berat tentang hukum hakam aurat ni. Ada adab kita. Kita dah jauh dah daripada cara hidup Islam kita ni, jauh. Kita terikut-ikut dengan cara barat tanpa kita sedar. Kita tak sedar langsung bab ni. Baiklah. Jadi dia kata apa? Inilah 4 bagi aurat. Inilah 4 bagai aurat bagi perempuan. Dia kata ni 4 jenis aurat bagi perempuan ni. Aurat dalam sembahyang, 1. Aurat di hadapan lelaki ajnabi, 2. Aurat di hadapan perempuan kafirah, 3. Dan aurat ketika di dalam khulwah depan sama Islam, sama perempuan muslimah, dan juga di hadapan lelaki mahramnya. Ya, itu aurat yang keempat. Ada 4 aurat bagi perempuan. Mana aurat perempuan ni dia berat daripada lelaki dah. Yang ni kita tak ambil berat. Ya. Kemudian kita kena kira juga, tuan-tuan. Ini benda yang saya kena bagi tahu lah. Kita kena kira juga bila kata tutup aurat dalam sembahyang kan. Tutup aurat dalam sembahyang ni, dalam sembahyang tak ada masalah. Ya. Tutup aurat macam mana pun asalkan dia tutup warna kulit kita. Kita pakai kain ke, orang perempuan ni, pakai seluar ke, kan? Kita balut dengan plastik sampah ke, bagi ni lekat semua, bagi tak nampak aurat, kan? Walaupun menampakkan bentuk tubuh badan, nampak bentuk tubuh badan, maka sembahyang dia sah kerana syarat dia menutup warna kulit kita dalam kawasan aurat tu. Cuma adab kita lah dalam sembahyang tu. Tetapi kalau aurat di luar sembahyang, ni jaga. Aurat luar sembahyang lah, perempuan dia tutup aurat, tutup seluruh badan dia, tapi dia pakai seluar jin. Kan? Dia pakai seluar jin.
Seluar jin itu labuh dari sampai ke ni lah. Sampai ke siku dia, lepas tu dia pakai stokin, pakai kasut, tutup lah aurat kan. Seluar jin ketat. Baju dia pakai naik dengan panjang apa semua, tutup lah badan dia, tapi ketat. Kemudian dia buatlah tudung. Tudung pun ada dekat leher lah, lepas tu dia balut pula leher tu. Bubuh pin pula, bunga-bunga. Menutup aurat dah, tutup aurat. Tutup aurat dia, tutup, tetapi menampakkan tubuh badan. Berdosa juga dia. Ya, banyak ada anak-anak cucu kita pakai seluar jin perempuan. Angkat tangan. Pakai seluar jin ke seluar berdosa. Dia tutup aurat dah, dia tutup aurat. Syarat menutup aurat di luar sembahyang, yang pertama dia kena tutup warna kulit dia dengan pakaian. Dan pakaian yang tutup warna kulit dia tu tak bagi nampak di luar. Mana pakaian tu mesti jangan jarang. Jangan pakai pakaian yang lut cahaya tu boleh nampak belah dalam tu. Tu tak usah pakai terus, senang. Mana pakaian tu menutup warna kulit, betul dah, okey dah. Kemudian yang kedua pula, pakaian itu mesti tidak menampakkan bentuk tubuh. Ni luar sembahyang ni. Dalam sembahyang dia syarat paling minimum tutup warna aurat. Nampak bentuk, tak nampak bentuk susah kira. Nak bagi sah sembahyang ni. Tapi adab dia, pakaian tu janganlah menampakkan bentuk tubuh dalam sembahyang. Tapi kalau di luar sembahyang, syarat dia lebih ketat. Tutup aurat, tutup tak bagi nampak warna kulit, dan juga tak bagi nampak bentuk tubuh badan. Dia tutup semua ni. Dia tutup semua, tetapi semuanya fit. Melekat ni. Zaman law ni dia jadi trend baru, pakai duk main bersekat. Law main bersekat. Saya duk ingat dulu kecil-kecil ada main bersekat. Law tua apa duk main bersekat juga. Tak apalah, bagus untuk kesihatan. Kan? Dia senaman kan. Ganti jogging. Tapi law ni dah jadi satu trend. Ya. Main bersekat penatang apa dah lah, nak abang tak tahu. Bersekat apa dah. Saya duk tahu kecil-kecil dulu bersekat BMX lah. Saya kecil-kecil tu. Tu yang tahu kan. Bersekat racing. Allah bersekat macam-macam nama lah. Kan? Dulu ni kita duk tengok duk main bersekat dalam beberapa tahun yang lepas lah. Biasanya orang yang nak masuk bertanding race, kita duk pergi kerja tu, sekali jumpa 2-3 orang tu kan, jalan laju mereka. Mereka ni dah berlatih ni nak masuk sukan kan. Dia pakai dah yang nak bersekat racing tu dah, dia pakai dah baju seluar nak pergi kerja dah. Dia pakai baju seluar racing tu lah. Kalau dia pakai kem pelekat ke, kalau pakai kem pelekat penat. Dia pakai apa? Dia pakai baju dia tu fit dengan badan dia kan. Pakai baju yang longgar ni, dia angin masuk tu dia tahan angin. Dia tak boleh pi laju, dia jadi berat. Dia pakai baju boleh jenis baju mahal tu, dia jerak angin tu jadi lekat di badan ni. Baju fit orang panggil, baju ketat dah. Kan. Lepas tu lah ni dah jadi trend awam dah. Orang awam pun pakai duk main bersekat dah ni. Penuh. Kita nak pergi kerja lah, payah lah. Time kita nak pergi kerja, mereka duk pergi main bersekat. Laluan utama tu, susah langgar lagi kita kena.
Pilah masuk ke bendang mana ke. Kan jalan orang nak pergi kerja, jangan duk main tang tu. Tahu dah hari tu orang pergi kerja. Dia hari tu cuti ke. Kan. Dia meneru penuh dengan apa? Puak-puak dia. Agen muda-muda, agen tua-tua. Cara tua tu. Tak apalah. Dulu ni saya tengok lelaki lah. Rumi Ustaz tu. Lah ni perempuan pun main dah. Jadi dia nak pakai, takkan nak pakai jubah. Kan? Nak pakai jubah naik sekat tu. Jadi dia kena pergi lah kedai sukan, tanya ada apa nama ni dia kata puan kena pakai baju ni lah. Beli baju tu sekolong, baju ketat. Kan, baju ketat. Baju untuk ni lah orang naik sekat ni. Macam baju racing tu. Meneru puak dia penuh masuk ke kampung kita. Kan, kita nak keluar terkejut. Laju lah tu. Ni trend dia. Kan, dia pakai baju ketat dengan apa nama seluar, dengan baju dia pun ketat macam lelaki. Tutup aurat dah, tutup. Pakai kasut, tak apalah, tak nampak kaki dah. Betih paha tak nampak dah, tapi tak nampak warna dia, tak nampak. Tapi bentuk dia nampak. Kan, lepas tu dia pergi bubuh tudung Farida habis ya. Jalan lah. Tudung tu pun lembut elok kan. Dia potong angin. Kan. Ada yang tak pakai ni, dia bubuh kek macam orang apa nama masuk menyelam dalam laut tu. Ada juga perempuan macam tu. Aduh, macam-macam. No? Jadi lepas ke tak lepas tu kan. Tu kata aurat perempuan tu kok bukan kata bila ada yang faham kata kita tutup aurat dah ni. Kan? Dia pakai seluar. Kemudian dia pakai baju, dia pakai tudung apa semua ketat semua. Kemudian dia bubuh selendang dia pula, tutup punggung dia. Kan? Tapi bila berjalan tu nampak dia punya apa nama bentuk tubuh badan. Tanya ni tutup aurat ya. Pakai seluar kan. Dulu ni tuan-tuan, dulu lah. Kalau saya biasa pergi di Indonesia. Di Indonesia ni benar biasa. Pergi di Indonesia tu, orang perempuan pakai ni di Masjid Agung dia. Di Riau tak silap saya pergi tengok. Pakai apa nama? Saya dengar cerita lamanya, pipi sungguh. Pakai apa? Pakai skirt. Tahu skirt kan? Dia skirt labuh sikit lah. Atas sikit pada dekat lutut tu. Pakai stand ni, dia kata ni Kristian kot. Nak main tanggap gambar apa. Kata masuk-masuk dia bawa keluar telekung dia apa semua. Pergi ambil semayang. Masuk. Dia keluar telekung. Kadang orang perempuan Indonesia sana tu, kadang dia tak ada tempat tutup ni. Semayang tak tu. Ada bahagian perempuan tu dia tak tutup macam kita. Ada tempat-tempat. Ada sekali RNA kami berhenti tu belah Jawa Timur. Kan? Nak semayang. Masuk semayang tu. Lepas tu perempuan tu mes selamba ya. Mes sebelah kita. Kan? Dia salin selamba ya. Kita tengah nak semayang apa nama ni jamak. Kata silap ni. Kita silap masuk. Pergi masuk tempat perempuan. Dia ingat macam tu lah. Lepas tu tak apa lah. Perempuan tu selamba lah. Dia salin pakai apa semua. Buat tak tahu kan. Semayang sebelah. Lepas tu kita keluar duk cari. Mana hak lelaki punya. Surau lelaki. Kan duk cari tak ada tulis surau lelaki. Perempuan macam RNA kita kan. Tak ada. Rupa-rupanya dia kongsi. Kan? Patut dia buat selamba ya. Tuan-tuan. Esok ke depan kita pun macam tu lah. Lepas tu pula. Apa nama? Petang-petang tu. Dia masjid tu dia ada kawasan Riyadhah kan. Tu dia jogging penuh. Kan? Dia jadi. Tak jadi tempat kita lagi lah.
Kita kalau main masjid ni kawan tu duduk jogging dengan pakai tak tutup aurat ni, mula dah. Nak kacau kan? Sana biasa. Kita tengok, ya Allah. Nak kata apa? Dulu. Masa dulu ni. Lepas tu lah ni tempat kita pun macam tu. Bagus lah dia semayang. Semayang bagus. Tak ada masalah. Cuma apa betul sikit saja. Tang semayang tu Alhamdulillah bagus dah. Dia turut perintah Allah. Cuma pergi tambah sikit lagi ya. Turut perintah Allah. Tutup aurat bagi elok. Dia pakai seluar jin ketat. Apa tudung tak pakai kan. Dia masuk dengan apa tertibnya ambil wuduk apa. Kemudian pakai kain telekung semayang. Bagus. Alhamdulillah bagus. Bagus. Cuma dia pergi tambah sikit ya. Tang semayang tu bagus dah. Dia pergi tambah sikit dia untuk taat perintah Allah. Dia tutup aurat bagi elok ya. Lagi bagus. Tu ya. Dia akan jadi lagi bagus. Itu trend lah. Pasal apa? Mungkin dia kata tak apa pakai macam ni. Kita dah anggap husnuzan kita, sangkaan baik kita macam tu lah. Budak perempuan ni dia sangka tak apa pakai macam ni. Asal dah tutup aurat, dia tak pakai seluar jin apa nama ni, seluar jin pendek tu kan, sampai paha. Dia pakai ke? Dia pakai tudung Farida. Tapi dia tak nampak tang bentuk tubuh badan. Ada tak anak cucu tuan-tuan yang pakai macam tu? Pakai seluar jin. Angkat tangan. Pakai tangkap semua pakai elok no. Alhamdulillah. Kan? Lagi kalau saya kata ada tak yang apa nama pakai seluar jin turun tangan pakai angkat tangan semua. Nah. Ada tak? Sebab rata-rata kita tengok macam tu. Dan sudah jadi trend kebiasaan dan mungkin tak ada orang tegur. Kita kena tegur lah. Ya. Seluar ni dia pakai. Kalau menampakkan bentuk tubuh badan dia. Kalau luas tak apa lah. Dia menampakkan bentuk tubuh badan, dia tetap hukum dia berdosa. Ya. Hukum dia berdosa. Walaupun dia tutup warna aurat semua. Boleh terima tak makcik ni apa muslimat? Boleh tak? Saya abang ni. Boleh tak kita berbetul? Boleh tak? Boleh no? Kita pakai tegur nah. Kita dah sampaikan, kita pakai tegur berbetul anak cucu kita. Boleh no? Kan? Abang pelan-pelan, abang elok-elok. Kita pakai berbetul lah. Kita nak pergi ke akhirat dah ni. Kan? Tak sayang ke mak ayah nak masuk dalam kubur ni, anak apa nama tak ikut apa nama perintah Allah, kesian kami dalam kubur. No? Kan? Boleh no? InsyaAllah no? Kita pakai berbetul. Takut mereka tak tahu. Tak tahu kena beritahu ni. Takut mereka tak tahu kata pakai macam tu jadi tak salah. Kan pakai seluar, pakai apa nama t-shirt, buah tudung. Tutup panjang. Kalau dia pakai pendek tak katalah. Tapi pakai pendek dia bubuh apa nama tu, sarung tangan, sarung lengan tu pula. Okey sarung lengan. Tanya adik ni tak tutup aurat, saya tutup aurat dia tak. Marah kita pula. Jadi maknanya dia mungkin tak faham. Ya, menutup aurat satu, yang kedua dia aurat yang ditutup itu syarat dia di luar sembahyang nah, di hadapan lelaki ajnabi. Ya. Di luar sembahyang ni aurat tu mesti tak boleh menampakkan bentuk tubuh. Bentuk tubuh. Satu dia tutup aurat. Tutup tu bagus dah. Tapi tutup tu kena tambah lagi dia punya syaratnya tak menampakkan bentuk tubuh. Lepas tu dia kata takkan saya nak pakai jubah kot. Takkan nak jadi ustazah kot. Habis aku tak boleh nak kata apa. Aku nak abang apa pun tak boleh dah. Dia kata macam tu. Ya? Jadi kita pakai betul ya. Jadi habis satu Malaysia jadi ustazah dia tak? Itu jawapan dia. Nampak macam mana? Kan? Jadi hukum dia macam tu dah. Ya? Mungkin di antara kita ni tak berapa sedar kata pakaian yang menutup aurat ni
Dia pakai tudung apa semua cukup dah. Pakai ni, tapi menampakkan bentuk tubuh dia. Saya dah ulang banyak kali. Tak faham lagi, tak tahu. Ya? Menampakkan bentuk tubuh. Tuan-tuan kena terima. Kena terima. Saya kata ni. Bukan saya kata ni, kitab kata macam tu. Ya? Mana kita kena mengaji pula khusus bab aurat. Lelaki dan juga perempuan. Ada ulama karang kitab khusus bab aurat ni. Cuma kita tak baca lah kitab tu. Khusus bab tu, panjang lebar dia hurai, syarat-syarat dia apa semua. Baik. Jadi kita tak boleh terikut-ikut ya. Kadang-kadang kita nak terikut-ikut dengan budaya lain. Kita pun nak pakai juga seluar jin kan, ketat, tapi kita buat cara Islam lah, tutup aurat. Betul lah tu dia kata tu kan. Cuma tak betul dia tu, dia ketat, dia tak longgar. Dia menampakkan bentuk tubuh. Itu masalah dia. Okey dah. Boleh kata macam tu lah. Kan? Dah jadi kebiasaan dah anak cucu kita ni. Ya? Jadi dah jadi satu budaya yang menular dalam masyarakat kita. Nak cari anak gadis muda yang pakai cara hak yang Islam nak ni sikit sangat. Tak nampak. Sikit sangat. Rata-rata semua macam tu macam dok kata. Kan? Tok Wan tengok pun kan. Saya ada satu ketika tuan-tuan. Saja terpandang ni saya nak cerita lah. Tuan jangan gelak lah. Kan? Satu ketika saya duduk dalam kereta baru-baru ni lah. Saya duduk dalam kereta. Saya pergi di mana tak ingat. Tapi di kawasan awam lah. Duduk dalam kereta tu saya nak keluar. Lepas tu saya nampak orang tua. Mungkin umur dia dalam 60-an lah. Kan? Orang tua tu dia bawa motor. Dia nak masuk, saya nak keluar. Dia nak masuk tu. Dia masuk, ada seorang anak gadis lalu lintas depan dia. Ya, tuan jangan gelak lah. Lepas tu saya ni nak keluar kena tengok depan. Kan? Takkan nak keluar tengok bawah kot. Jadi sambil nak keluar tunggulah. Bagi orang tua tu lalu. Orang perempuan ni pun budak tu pun nak jalan, lepas tu nak keluar. Jadi bila nak keluar tu dia ni orang tua ni dia kalih. Dia bawa motor kalih tu. Dia lenggak kereta aku naik. Kan? Dia kalih, dia tengok cucu dia. Umur cucu dia lah kita kata. Budak umur belasan tahun. Mungkinlah 17, 18 tu. Kan? Kemudian dia buat, saya nak tunjuk macam mana. Dia buat tu. Tu saya kata empat jangan gelak. Dia buat macam tu, saya tengok, saya terkejut. Ya, saya terkejut dalam hati, Masya Allah. Dia kata, pakcik ni macam mana jadi ni? Ya, tak makan ubat ke apa ke? Saya terkejut. Dia pun tak perasan lah kita duduklah kereta. Kereta saya pula cermin gelap sikit. Dan JPJ boleh bagi kuat ni kan. Gelap sikit, gelap. Dia tak nampak lah. Kan? Jadi, tu nak cerita. Pasal apa? Pasal pakaian tu, dia tak kira umur tuan-tuan. Orang tua ni nak abang, lagi tua lagi menjadi. Dia macam nyok. Orang tua lelaki ni lah. Dia macam nyok tu tak? Saya tahu. Dia macam nyok. Nyok tu dia kuih tua, dia punya santan kuih pekat lagi. Sungguh. Dia tak sama macam perempuan. Perempuan dia ada dia punya hak dia. Allah Ta'ala buat macam tu dah. Kan? Dia punya ni menurun. Laki ni dia jadi macam tu. Sebab tu syariat ni buat siap dah, elok dah tuan. Hal aurat ni, berkenaan dengan aurat ni. Untuk perempuan, ya, aurat dia kena jaga sungguh pasal
apa nama, rimau hak ada ni, dia tak kira rimau muda tua, rimau tua pun dia ni buat dia tokak juga. Tak ada gigi tu pun. Rimau tua tu. Ni. Sebab nak tutup pintu fitnah ni nah. Jadi kita pakai ubahlah nah tuan-tuan, insya-Allah. Baik. Jadi selesai dah perbincangan kita tentang aurat perempuan ni. Kemudian dia kata dan disyaratkan, okey habis dah. Berkenaan dengan aurat, dan disyaratkan pula mengetahui dengan kaifiat sembahyang, dengan bahawa membeza ia segala fardunya daripada segala sunatnya. Yang ini penting juga kita nak bincang tuan-tuan. Ya, tentang apa? Antara syarat sah sembahyang, dia kena tahu. Tahu ni maknanya ada ilmu. Ni kita akan bincang insya-Allah esok, pada malam esok, ya. Kita dah sampai masa kita. Jadi semoga perbincangan kita pada malam ini memberi manfaat kepada kita, dan semoga dapat memberi pengetahuan yang mendalam tentang perbincangan kita pada malam ini. InsyaAllah kita dapat betul dan kita amalkan, kita ubahlah ya, apa yang kita tinggalkan selama ini. Semoga ibadah kita dan juga amalan kita diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala dan diampun dosa kita insya-Allah di hari akhirat kelak. Wallahu Subhanahu Wa Taala a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma iftah alaina futuhal 'arifin wa faqihna fid din waj'al a'malana khalisatan liwajhikal karim birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma rzuqna fahman nabiyyin وحفظ المرسلين وإلهام الملائكة المقربين برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. الحمد لله رب العالمين.